Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya PLF Faris dari Lahaza Education dalam segmen Mega Live. Alright, so seperti besok-besok Mega Live yang sebelum ini, kita akan ada, biasanya kita akan ada dua tetamu khas. Kali ini macam biasa kita ada dua tetamu khas yang bersama dengan saya untuk mengupaskan topik pada hari ini, iaitu kita ada Sir Musi dan Teacher Ilmi. Okey, so Teacher Ilmi boleh tak perkenalkan diri dan apa yang Teacher Ilmi usahakan di sini di Lahaza Education kepada semua yang sedang menonton, mungkin ada yang tak kenal. Okey, baik. Terima kasih. Okey. Nama saya Nusyara Ilmi ataupun dikenali sebagai Miss Ilmi, Teacher Ilmi. Saya merupakan tutor ataupun facilitator bagi unit bahasa Inggeris lah. Okey, so Miss Ilmi ataupun Teacher Ilmi ni lebih kepada unit bahasa Inggeris. Ya, betul. Okey, so satu geng dengan ni lah, dengan Coach Miss dengan Miss Rafiza. Teacher Rafiza. Ya, betul. Teacher Rafiza. Okey, alright. So thank you Teacher Ilmi. Okey, Sir Musi boleh tak perkenalkan apa yang Sir Musi buat ataupun apa mengenai Sir Musi sendiri dan kepada mereka yang tak tahu. Okey, so terima kasih. Okey, so saya Abdul Musi. Alright. Biasanya dipanggil kat sini Sir Musi. Okey. Saya wakil daripada unit matematik. Okey, unit matematik. Bersama dengan Sir Asni. Asni. Okey, so ini adalah grup ataupun tim unit matematik dan ini tim unit bahasa Inggeris. Alright, so kita ada dua tetamu khas pada hari ini untuk membincangkan. So, basically, korang dua dah tahu ke topik kita pada hari ini apa? Ya. topik. Dah tahu dah? Dah tahu dah lah. Ha. Tapi apa yang nak kita kupaskan tahu ke? Kita bincangkan sama-sama. Kita bincangkan. Okey, alright. So, basically topik kita pada hari ini ialah topik yang dah tidak asing pada masa kini, iaitu belajar online. Belajar online. Cuma topiknya yang nak tahu ialah adakah betul ke belajar online ni tak efektif? Okay, which is di Lahaza Education sendiri kita pun ada benda-benda online ataupun kelas online, mentoring online, bengkel online, segala-galanya online. Okay, dating pun online sekarang. Sebab Senang cerita melibatkan teknologi ya, lah kan? kita menyebabkan internet dan segala, sebab kita tahu kita dalam keadaan yang tak boleh jumpa sangat selalu. Ataupun walaupun dia ialah sepupu sepapat, tapi kalau kata nak risiko untuk kena virus tu memang tinggi. Dia tak kira family. Okay, so online ni, kita berbalik pada online. Betul ke tak efektif? Okay, kita pergi yang point yang pertama dulu. Okay, saya nak cakap tentang di rumah. Okay, bila pelajar sendiri ada kelas online, which is kita tahu dekat sekolah pun ada sekolah yang usahakan kelas online, which is diorang ada juga sekolah yang macam masuk sekolah macam biasa, pukul 7, pukul 8 tu sampailah pukul 1, tapi semuanya online. Okay, ada tahap macam tu. Alright, so bila pengajian secara online dan sebagainya ni, mereka di rumah. Okey, mereka di rumah dan mungkin dipantau oleh ibu bapa. Okey. So, dekat sini kepada yang tak dipantau oleh ibu bapa, mungkin ibu bapa mereka ada kerja dan sebagainya. Mereka biarkan anak mereka di kelas online tu, macam mana dari segi adab? Cerita pengalaman adab ibu bapa atau bukan ada ibu bapa, adab pelajar ni ketika dalam kelas online ni. Kita nak tanya pengalaman Sir Musi. Okey, pendapat saya dulu eh? Yes. Okey. So dari segi adab berguru lah kan? Adab berguru. Adab berguru. So bila sekarang kita tahu semuanya belajar melalui online. Yes. So online. macam mana ibu bapa nak pastikan keberkesanan kelas online tu? Yes, efektif ke tidak kan? So dia mulakan dengan adab berguru lah. Yes, of course. Mula daripada adab berguru So pertama sekali adalah poin yang saya nak kongsikan adalah disiplin pelajar. Okay. So macam mana pelajar praktikkan di sekolah sewaktu sekolah bersemuka, pembelajaran bersemuka kan. So daripada situ dia ada, kita panggil apa, persediaan dia. Sebelum dia belajar dia ada persediaan dia kan. Dia bawa buku teks ke sekolah, Yes. bawa alat tulis semua kan. So daripada situ kita nampak disiplin pelajar. Yes, So, datang awal. Datang awal, betul. So daripada situ kita dapat adab berguru kat situ, pelajar macam mana pelajar nak praktikkan disiplin belajar bersemuka tu bila kelas online pula macam mana. So Yes. kes dia sama juga bila contoh kelas mula jam 8 pagi contoh ya 8 pagi. So apa pelajar perlu buat adalah pelajar sediakan alat tulis, Yes. buku-buku, Yes. sudah ready awal-awal supaya bila kelas tu dah mula semua dah ready. That's mean adab berguru ni bukanlah ketika bersama guru Ya, betul. secara langsung. Dia sebenarnya sebelum tu sebenarnya. Sebelum pun maksudnya still dah adab latih berguru. lah sebenarnya, dah dilatih kan. Okay. Waktu sekolah tu dah dilatih. Okay. So macam mana pelajar nak praktikkan dalam kelas online. Okay, so that's mean disiplin yang pelajar dah bawa waktu kelas di sekolah Di dulu, sekolah, betul. offline dulu, perlu bawa ke kelas online juga. Ya, betul. Okey, satu sebabnya kenapa mesti kenapa kena ada adab? Kenapa ada adab Okey. Satu sekali pertamanya adalah doa guru lah. So okey. kalau pelajar ni
beradab waktu belajar. Yes. So kan Itu lebih memudah. lebih mudahkan penyampaian cikgu apa semua tu kan, ataupun pendidik. Yes. So satu lagi doa lah. Kan doa betul, guru tu akan setuju. sampai. Betul. InsyaAllah. Okey, itu ialah pendapat saya. That mean adab berguru ni dia bukanlah ketika jumpa ataupun duduk dengan guru ya. That mean Yeah. persiapan sebelum tu pun adab berguru, selepas tu pun adab berguru, ketika Semasa tu yang paling penting. semasa tu pun lagilah adab Yeah. berguru. Okey, cumanya kita nak portray dekat online. Kadang-kadang bukannya pelajar tu dia tak ada adab dan sebagainya. Cuma yelah kelas online dekat rumah tu macam-macam Macam-macam. distracted. Ya. Baru start kelas cikgu, Assalamualaikum mak, masalah makan apa petang ni? Okey. Tak, nasib baik tanya makan apa. Kalau dah siap, okey dah siap meh, dah makan dulu sebelum kelas tu. Kelas baru nak start. Okey. Itu pengalaman saya bila mengajar kelas online di Lahaz Education macam pelajar. Okey, kita dah nak mula, kita buka buku tulis. Sir, mak saya panggil makan. Kita nak Kita start. pun berbelah bagi. Tak bagi, Betul. tak bagi kan mak dia ajak makan. Dah kita ibu. Sudah. Okay, so itu benda-benda sentuh yang Ya, belajar. betul. Okey, untuk teacher ilmi pula. Teacher ilmi rasa macam mana? Adab ni penting ke tak untuk kelas online, ataupun dia sekadar kelas online ni perlu mellow sikit benda adab ni? Ataupun sama macam face to face adab dia? Okey, kalau cakap adab berguru, adab belajar memang tak kira offline ke online tu kena Yes. ada. Of course. Sebab dia nak menuntut ilmu kan. Alright. Jadi ibu bapa pun ada tanggungjawab jugalah di mana mereka perlu terangkan adab ni, nak Yes. guru nak menuntut ilmu ni macam ni, macam ni. Yeah. So Maksudnya jangan lepas tangan lah. sebab Belajar kadang-kadang online. pelajar tu tak tahu. Ah. Tak boleh begini, tak boleh begitu. Dia tak tahu, tak Ya, boleh betul. begitu. So that's mean kita sebagai pendidik ataupun ibu bapa di rumah perlu support dan bagi tahu. Pasti. Okey. Pada misi ni pula kenapa perlu ada adab ni, macam Musi tadi kata doa guru lah. Ya. Penting. Kalau macam teacher ni kenapa adab guru ni pun still kena ada kat online? Okey, macam kita cakap tadi, adab guru ni doa guru. Yes, betul. Kemudian kita kena tahu dekat situ bukan kita seorang, bukan seorang pelajar Bukan dia saja. seorang. Dia bukan Yes. seorang dia. Jadi kalau dia tak ada adab, yang lain akan ikut. Kita tak naklah ada perkara Betul, tersebut. setuju. Lagi Yang pun- terikut ataupun terganggu kan? ya, Tak betul. terikut terganggu. antara dua tu. Okey, betul, Jadi setuju. macam ibaratnya pelajar akan cakap, oh kawan saya tu boleh macam ni, tak boleh lah. Okey, jadi kan dia kata, dia boleh cikgu, kan macam tu kan biasanya kan. Okey, alright. So, itu saya pun setuju okey pada pendapat saya pula yang pasal adab berguru ni. Okey, betul-betul saya setuju pasal mengenai doa guru. Okey, kita tak nak bagi guru tu sakit hati. Okey, sekarang ni ponteng sekolah tutup kamera, tutup audio, itu ponteng sekarang. Ya, sekarang Ya, betul. betul. Istilah dia ponteng. Oh. Istilah ponteng sekarang. Ya, dia tak perlu panjat pagar. Okey, dia tak perlu lari dari ramai, jumpa dekat tempat mana, tak ada. Dia tutup kamera, tutup audio dah. Itu ponteng lah tu. Ponteng ya sekarang. Ponteng Ya. style baru. Ya, betul. Okey, Ponteng tapi kita online. kita tidak salahkan mereka. Mungkin ada setengah pelajar di sana memang audionya rosak ataupun video kamera dia rosak. Tapi mana yang sengaja itulah kita panggil apa, kekangan adab kita kalau online. Okey. Sebab dia sedikit sebanyak, sebab ada pelajar yang buat kamera, ada pelajar yang memang responsiveness, tapi dia akan tanya, kenapa dia boleh diam, aku beria jawab kat sini. Lepas tu dia rasa macam Lepas tu dia kata, dia rasa lain pula, lebih seorang je saya cakap. seorang pun cakap, saya tutup lah kamera juga. Pejudahnya kita tu patah ranting kat situ. Okay. Alright, itu kita nak bagi itu segmen pertama. Okay, adab berguru ni pun penting untuk kelas online sebenarnya kan. Sangat Okay. penting. So kita nak pergi next yang kedua. Okey. Bila kelas online ni, kita tahu dia merata-rata tempat boleh buat. Betul. Okay, di mana kamu paling-paling tak boleh pun dalam gua lah, tak ada lain. Okay, tapi setakat di rumah ataupun dan sebagainya still boleh ada kelas online tu. Okay, tiada alasan sebenarnya. Okay, so untuk kelas online ni kita tahu pelajar ni dia ada banyak cara untuk dia belajar. Okay, dia ada VAK, visual, audio, kinesthetic. Tengok dia prone yang mana. Okay, ketika belajar math dia visual ke tidak. Ketika belajar sains dia audio contoh. Kalau belajar BM kinesthetic, itu yang pening saya. Betul. Bila BM je kinesthetic semua. Okay. So, kita tahu pelajar ni VAK, pelbagai cara dia belajar. Okay, suasana belajar pun memainkan peranan sebenarnya. Betul tak Semusi? Betul. Okay, so pada Semusi lah, suasana belajar pelajar ni penting ataupun tidak? Ataupun boleh main tiba je dalam toilet pun belajar. Okey. Ataupun bawah katil, okay, bucu bilik mak ke mana tahu. Okay, macam mana suasana belajar pelajar ni untuk kelas online? Kelas Macam kat online. sekolah kita tahulah suasana ni memang kelas sebelah pun belajar, kelas sana pun belajar. So dia memang suasana belajar. Suasana Kalau belajar. kat rumah ni dia suasana ada sendu je. Ya betul. Lagi-lagi pula kelas atas katil. Pukul 9. Tak Ada mandi yang balik. lagi.
Sampai baru pun ada belajar. Kelas sejarah. Kelas sejarah. So kita tahu end up dia akan akhiri dengan berdengkur. Okey, so suasana belajar pelajar ni macam mana semua si rasa? Okey. Penting ataupun atau kalau penting, pelajar perlu standby macam mana? Okey. Okey. Okey, so boleh sambung Okey. Okey, so bagi saya dia sangat penting. Okey. Sangat penting suasana belajar. Kenapa sangat penting adalah sebab pelajar nak menuntut ilmu, betul? Ya, So betul. pelajar kena memilih suasana belajar tu yang tenteram lah kita kata. Yeah. Dia kena tenteram. Tenang. Okey. Dia tenang. Tenteram tu kita kata tenteram tu lebih kepada universal. Banyak maksud Universal. tenteram. Okey. Tenteram semusi lain, tenteram saya lain. Tapi Okey. keyword dia lah cari tempat yang tenteram, betul? Okey. Okey. So maksud saya adalah kita, pelajar tu perlu memilih tempat. Bila berada kat rumah ni suasana dia lain. Lain. Ada adik-adik, Ya, ada betul. ibu bapa. Ya, betul. So dia terpaksa asingkan diri sekejap. Asingkan Yes. sekejap dari sejam setengah je kelas. Bukan lain rumah. Bukan lain rumah. Bukan buang keluarga. Ayah ni bising lah. Keluar lah dah macam tu pula. Okey. Betul. So asingkan sekejap. Okey. So kat situ bila pelajar dah pilih suasana yang tertera kan. So senang sesuai, lah. Yang sesuai, tak ada gangguan, adik-adik tak kacau. So dia Yes. boleh fokus dalam kelas. Yeah. So di samping tu juga dia tak akan mengganggu suasana pembelajaran orang lain. Yeah. Rakan kelasnya lain. Contoh, bila dia duduk, contoh macam saya cakap tadi duduk dekat ruang tamu contoh. Dekat tu family gathering kan. Ruang tamu. So semua dekat tengok TV apa semua kan. So bila dia buka guru suruh pelajar tu buka mikrofon. So dia buka lah. Ya, Tapi dah dengar habis. Ya, betul. Macam tu lah. Macam kan? Segala betul. bunyi dengar. Segala Ya, bunyi betul. dengar. Sebab saya pernah mengajar kelas mentoring kat Lahazun. Ada seorang pelajar ni, saya tak nak sebut nama lah. Okey. Dekat dusun Kelapa Sawit. Ya Allah. Betul-betul balik kampung. Tapi yang saya pujinya, dia still lah nak kelas tu. Okey, itulah bagus dia. Cuma dia dekat Kelapa Sawit lah. Ada satu lagi pula pelajar, dia join kelas saya, tak tahu bengkel tak silap, dekat Kenduri. Kenduri. Ya, bila saya suruh dia jawab, okey, tolong buka mic, jawab. Mulalah dengar kompang dan sebagainya. Penyudahnya, saya dah baca tu. Bila pula kamu baca? Macam tu jadi. Okay. Saya tertanya juga macam saya cakap tadi ada students dia tu kat Kelapa Sawit Ya, dekat Macam mana kat ada dusun. line kat situ tu Mungkin dusun dia belah-belah hujung lah kot, bukan ke dalam lah kot. Pasal wifi mungkin. Itulah tu. Okey, sebab dia kat kampung time tu. Dekat kampung, Dia dekat dusun, dia jumpa satu macam pondok tu. Kat situ dia belajar seorang. Atuk nenek bapak dia semua pergi berdusun lah. Okey. Itu pengalaman Sefarezla. Saya okey. pernah ada student. Ada juga. Ya itu. Tapi saya memang macam okey, dia ada keinginan, dia ada niat Ya. dia tahu tanggungjawab dia sebagai pelajar. Dalam kereta Dalam kereta. bergerak-gerak. Ya. Ya, betul. Macam student yang sama je. Yang saya cakap ni kakak dia. Yang tu adik dia rasanya. Tapi saya macam okey bagus dia. Tapi still lah kan. Ya, Dia belajar saya lah. macam okey bagus budak ni. Dia ada keinginan, dia ada niat dia. Dia tahu dia punya tanggungjawab sebagai seorang pelajar. Ya, betul. Sebab kita tahu suasana belajar untuk pelajar ni lain-lain. Dia tak semestinya semua orang suka vibes ataupun aura perpustakaan. Ada setengah orang memang suka belajar macam tu. Asingkan meja, kursi dia seorang. Yes, Ya, buku betul. keliling. Buku. Okay, so ada setengah pula pelajar dia suka at least ada bunyi-bunyi tumbuhan, bunyi-tumbuhan mana ada bunyi. Bunyi-bunyi burung, bunyi haiwan, kicauan bunyi macam tu. Ada setengah pelajar suka bunyi air dan sebagainya. Tapi tak pernah lagi saya jumpa pelajar yang cari ataupun belajar dengan cara tak tenteram. Dapat. That means dia belajar dekat suasana yang huru-hara, itu dapat. Mustahil lah sebenarnya. Dia kalau Mustahil dia kalau percentage dia 1/10 lah macam tu. Ya, betul. Ataupun 1/1000. 1000. 1/1000. Dalam 1000 orang seorang je macam tu. Okey. So, ibu bapa di luar sana yang dengar ni. So, sepatutnya ibu bapa aware dengan anak-anak mereka yang mana suasana belajar sesuai di rumahnya. Okey, mungkin boleh buat sudut khas untuk kelas online sebab kita tahu kelas online ni akan sampailah ke tahun depan pun. Ya. Saya rasa mungkin ni adalah zaman baru, teknologi baru. Ya, kita panggil apa media new baru. norma, Media baru. norma baru kan. Norma baru. Okey, so belajar pun rasanya lebih kepada online lepas ni. Tak mustahil akan diteruskan. Yes, lagi. even though kalau katalah insya-Allah virus ni akan surut, saya rasa still online ni akan dijalankan sebab kita dah dibiasakan hampir setahun. Hampir setahun dah kita dah dibiasakan dengan benda-benda online ni. Sedar tak sedar. Yes, untuk teacher Ilmi pula. Okey, tadi kita dah dengar pendapat semusi mengenai suasana belajar. Okey, untuk unit bahasa Inggeris sendiri, apa pengalaman ataupun apa pendapat Miss Ilmi mengenai suasana belajar untuk pelajar ni? Adakah perlu titik beratkan ataupun
just macam katalah kelas online mana-mana pun boleh. Ke macam mana? Okey, macam saya cakap tadi, pelajar ni kita ada pelbagai jenis lah. Yes. Ada yang jenis yang dia tak, kalau bunyi bising, bunyi burung tu bagi dia semangat belajar. Yes. Tapi apa-apa pun kita kena, ibu bapa kena ambil berat. Ya. Suasana belajar tu. Selagi-lagi di rumah kan. Ya, lagi dekat rumah. Macam Musi pada sebut tadi, kalau dia buat online dekat ruang tamu. Jadi ibu bapa kena alert lah. Okey, anak dia belajar, so kalau boleh kurangkan bunyi bising lah. Bunyi Ataupun pindahkan dia ke tempat lain. Pindahkan tempat lain. Kalau macam lain dalam tempat lain tak okey, kalau itu je yang okey, lain dia kuat kat situ, so ibu bapa kena faham lah. Ya, setuju. Okey, sebab apa nama, bila kita cerita pasal suasana, ada sebab bila kita cakap suasana yang sesuai tu, sesuai untuk pelajar itu, bukan sesuai untuk kita. Sesuai untuk pelajar tu berlainan lah. Ada setengah orang memang belajar belakang pegang. Memang dia memang pergi Palestin untuk belajar je. Oh pergi tolong ke? Tak, saya memang belajar math kat situ. Belakang dia boom. Okey, dia okey macam tu. Ada setengah orang memang kena senyap, kena chill. Bunyi sikit dah terganggu kan. Yes. Jadi macam tu susah sikit lah. Bunyi tu pun cicak terlanggar pintu je, tung. Diam ah. Contoh. Okay, dah tak boleh, so saya tak faham dah. Okay, so suasana ni pada mesin ni pun teaching ni dia penting. Subjektif. Betul. Tapi dia penting. Dia perlu diambil titik berat. So tak boleh mana-mana main tibai aja. Tak boleh dalam tandas tiba-tiba nak mana tak boleh. Ya, sebab kita jumpa banyak pengalaman macam tu. So saya dalam toilet ni, jap saya jawab. Amboi. Tak boleh. Macam mana tu? Okay, mungkin ideanya di situ. Okay, kita tak tahu lah macam mana. Okay, itu mengenai suasana pelajar untuk belajar. Okey. Sebenarnya suasana untuk belajar ni pun pada saya lah. Kita perlu pentingkan sebab itu sedikit sebanyak akan membantu merangsang otak mereka. Okey, bila suasana yang sesuai, kita pula untuk buat perkara yang menggunakan otak dan sebagainya, itu actually dia merangsang untuk otak itu berfungsi dengan lebih baik. Okey, berbanding dengan kita tempat yang tak terderam bagi kita, and then kita belajar menggunakan otak, dia akan sikit sangat dia akan mengganggu proses tu. Okay, untuk menghadam, untuk mengingat, untuk memahami. Tidak pun silap tafsir. Ya, Cikgu kata lain, bila ada gangguan tu masuk benda lain. Dia masuk benda lain. So tadi cikgu cakap macam ni. So dia jadi mesti serabut cakap situ. Okay, so saya ada study case juga untuk pelajar yang dia bila kelas online, dia guna suasana tempat yang betul. Okay, dia di mana dekat rumah dia tu. Rumah dia bukanlah besar kan, tapi ibu bapa dia tahu kelas online dia mesti berada di situ. Mesti ada dalam bilik itu. Okay, so kita nampak lah setiap kali kelas online je dia di situ. Ada saya tanya dia, ini bilik Hadif ke? Tak, ini bilik time kelas online je. That's mean ibu bapa dia aware. Dia tahu rumah dia tu akan huru-hara. So that's mean dia sediakan kelas online di tempat untuk anak dia. Bukanlah renovate buat baru ke, tak ada. Okay, dia letak meja, letak kursi, letak PC. Duduk lah. Okay, at least. Okay, itu suasana belajar. Okay, kita nak pergi yang seterusnya. Sebelum kita pergi yang seterusnya ni, kita nak bagi laluan kepada iklan. Okay, so selepas iklan ini, ibu bapa yang sedang menonton ataupun pelajar sedang menonton di luar sana, nantikan topik untuk kami kupangkan selepas ini. Jumpa lagi. Hai guys, jom like dan subscribe FB page kami dan YouTube channel kami. Bye. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ustazah Syarina binti Maksya. Saya sebagai ustazah yang mengajar secara online dan offline. Saya berasal daripada Kuala Lumpur dan di sebelah ni anak saya Muhammad Firdaus Turiman. Saya dapat tahu tentang Lahazun ni daripada YDP TIBG SMK Ceras. Saya dah hantar Muhammad Firdaus sejak tahun 2019. Masa tu dia tingkatan 2. Saya perlu hantar sebab dia memerlukan bimbingan daripada seorang mentor. Saya nampak perkembangan dia daripada segi akademik, dia punya sosial dia dan akhlak dia dibina, bukan sahaja akademik saja, tapi dia orang menitik beratkan dia orang punya pergaulan, percakapan dan sebagainya. Pada saya sangat puas hati, dan pada sesiapa yang ingin menghantar anak-anak dia, silakanlah. Sebab saya nampak minat anak saya sebelum ni agak kurang berbanding setelah dia masuk kepada Lahazun Education. Okay guys,
jomlah kita beramai-ramai untuk masuk ke kelas Lahazun ini sebab di sini sangat best dan sangat orang cakap sporting cuma mentor-mentor di sini. Okay. Lahazun terbaik. Selamat kembali kepada yang sedang menonton dalam segmen Mega Live Lahazun Education. Okay, so selamat kembali. Okay, tadi separuh masa pertama ataupun sebelum rehat tadi, kita dah pergi tengok untuk mengenai efektifnya kelas online ni macam mana. First, kita tahu kena cerita pasal adab. Okay, yang kedua kita tahu pelajar perlu pilih suasana yang sesuai. Okay, so now kita nak pergi tengok. Tadi kita dah mencadangkan ataupun kita dah bagi tahu apa kepentingan atau apa needs pelajar untuk bagi efektif kelas online ni. Okey, itu dari sudut dia. Ya, betul. Okey, untuk tenaga pengajar ataupun guru-guru di sekolah ataupun macam kita mentor-mentor mereka, apa yang kita boleh share ataupun apa yang unit bahasa Inggeris buat untuk pastikan kelas online ataupun bengkel online tu berjalan dengan efektif. Dia bukan just sekadar buat, dia efektif. Okey, so boleh share sikit kepada beberapa atau pelajar di sana apa unit bahasa Inggeris usahakan untuk pastikan kelas mereka efektif. Okey, salah satunya daripada segi bahan lah ataupun modul. Okey. Kalau macam unit bahasa Inggeris, kami pelbagaikan jenis modul tu. Okey, pelbagaikan jenis macam mana pelbagaikan? Okey, maksudnya macam kalau kita nak memastikan pelajar dapat, Okey. kami adakan sesi brainstorming lah. Jadi sebab tu cakap tadi pelbagaikan jenis modul tu. So dalam modul tu bukanlah sekadar kita bercakap, dia sebenarnya ada aktiviti brainstorming. Ya, Walaupun online Ya. Supaya kita online nak brainstorming. pastikan, kita nak pastikan pelajar tu dia ada apa tu? Interact. Komunikasi dengan kita tak? Okay, so nak two-way communication Ya, lah. two-way communication. Bukan kita chalk and talk. Chalk and talk tu maksudnya tulis dan cakap, tulis dan cakap. Okay, faham? Kalau tulis dan cakap tu rasanya budak memang orang ponteng lah. Iya betul. Kelas offline yang jenis macam tu pun memang dah Sadaqallahu azim. Ini lagi online kat rumah sendiri kalau macam tu kan. Okey, so antara yang pertama brainstorming lah. Brainstorming bahan Okey, modul. Lepas bahan tu kita modul. akan kita adakan sesi untuk engagement lah. Kita kata. Engagement. Macam mana tu? Yang saya cakap tadi brainstorming. Tu bukan tadi. tunang ke? Lain. Okey. Baik, salah satunya kita guna bahan modul iaitu kita pelbagaikan di mana bukan satu aktiviti je kita buat, aktiviti susun ayat, aktiviti brainstorming. Ni antara contoh lah. Antara contohnya lah. Lepas tu kita gunakan salah satunya dalam medium Nearpod. Nearpod. Ya. Oh, okey. Dekat link Parking tu. lot ke apa? Ya, serius. Bukan. Bukan. So dia apa dia? Dia lebih kurang macam slideshow jugalah. Cuma dia ada pelbagai jenis orang cakap pilihan. Template. So kebaikan Template. kebaikan guna Nearpod tu kepada Mereka pelajar. nak guna Nearpod tu dia ada pelbagai jenis template di mana tak adalah budak tu rasa bosan tengok Oh, lepas tu so- dia ada kalau dia tengok daripada tu dia ada pelbagai jenis orang cakap template satu, lepas tu dia ada pilihan lah untuk cikgu tu pilih susun huruf tu. Tak adalah jenis tengok style yang sama je. Okey, so kalau ada guru-guru di luar sana yang sedang menonton, okey, macam mana dia nak dapatkan Nearpod ni apa? Mesti boleh bagi cadangan kepada mereka. Okey, Nak dapat cadangan macam saya mana? ada cadangan yang paling bernas lah. Kontak je kami. Oh, Kontak je okey. pihak kami unit bahasa Inggeris di Lahazun lah. Okey, kami boleh akan hubungi beritahu. terus. Ya. Nak tanya pasal bahan pembelajaran yang efektif ni. Ya. Okey. Okey, so kalau katalah ibu bapa ataupun guru-guru di luar sana sedang menonton ni nak tengok ataupun nak buat sendiri. Mungkin ada sebab setengah ibu bapa di luar sana, mereka pun mengajar anak mereka sendiri. Cumanya kenapa mereka subkan ke kelas mentoring dan sebagainya mungkin tak sempat nak cover. Bukan ada masa. Ya betul. Sebab ada setengah pelajar saya ibu bapa dia memang di rumah dia ngajar. Sebab kita lah Lahazun Education untuk unit bahasa Melayu, kita memang sentiasa bekalkan lepas je saya tahu untuk unit Lemon buat, selepas je kelas kita akan bagi modul pembelajaran ketika itu. So that's mean ibu bapa guna balik tau. Kat rumah ada setengah tu ibu bapa tu ambil balik bahasa saya, dia ajar balik anak dia. Tapi tak ajar lain lah. Dia tak ajar yang jenis apa lebih deep. Dia just okay, ingat tak ni apa? Ingat tak ni apa? Dia je buat macam tu. Macam refresh balik. Okay, refreshment. Memang tujuan kami bagi modul ataupun bahan pelajaran kat pelajar lepas kelas tu memang untuk refreshment di Untuk buat rumah. bacaan balik. Ya, untuk buat bacaan semula dan sebagainya. Okey, untuk tadi kita dah cerita pasal dari segi bahan pembelajaran dia kan. Okey, dari segi penyampaian pula macam mana nak bagikan kelas online ni efektif. Dah lah bosan, lepas tu contoh, dah lah bosan, lepas tu wifi pula problem, wifi RM1, internet RM1. Lepas tu kelas 50 orang. Okey.
So kalau unit BI ni macam mana nak bagi efektif? Cara penyampaian macam mana unit BI gunakan? Okey, kalau dari pihak kami ataupun unit bahasa Inggeris, kami buat game. Oh, game. Kami ada beberapa slot untuk belajar tu, kami selitkan dengan game. Selit dengan game. So maksudnya game tu tak adalah macam game yang melara kan. Oh, game tak lawa kepada lah. apa Okay. yang kita nak fokus. Yeah. Kita ada Dari sini ada kaitan lah game tu dengan ya. topik tengah belajar. Okey. Sebagai contohnya time to brain pass, time to think, riddles time. Riddle. Saya suka riddle. Ni lebih kepada didik hibur ibu bapa di luar sana. Okey, sebab dalam Hai, saya Farihin menyandang tempat kedua dalam pertandingan video inspirasi motivasi kecemerlangan murid peringkat sekolah menengah di peringkat negeri. Okey, mulanya sebenarnya saya pun agak berat hati nak terima tawaran nak masuk pertandingan ni. Sebab cikgu yang macam tawarkan saya untuk saya masuk pertandingan ni. So, mula-mula memang berat hati, tapi lama-lama bila saya dah sertai 1-2 pertandingan, sebelumnya saya sertai satu pertandingan yang macam ini juga. So, lepas saya dah sertai yang itu, saya dah rasa yakin lah untuk sertai. So, sebenarnya saya lah yang terima tawaran ni dan rela hati nak sertai pertandingan ni. Okey, siapa yang terlibat? Yang terlibat ramai yang support saya. Antaranya yang first sekali, yang paling penting mak saya lah. Mak saya yang bagi dorongan kat saya, keyakinan kat saya untuk masuk. Yang keduanya Cikgu Haiza, iaitu unit bimbingan kaunseling. Dia yang pick saya, yang pilih saya untuk saya masuk ni. Terima kasih. Unit bimbingan kaunseling itu sendiri. Lepas tu tenaga pengajar di Lahazun, bukan tenaga pengajar saja. Pusat tuition Lahazun ni sendiri yang banyak bantu saya dari segi editing, dari segi macam-macam lagi lah, dari segi tempat syuting, diorang yang sediakan untuk saya. Tak lupa juga keluarga saya yang sentiasa bagi sokongan kat saya, dan rakan-rakan saya yang lain. Persediaan dia, saya jujur sini banyak, memang penat sikit nak buat, tapi apa pun saya happy. Yang persediaan antaranya yang ketara dari segi suara, dari segi vokal, penghayatan tu yang paling penting, yang saya memang susah pun saya nak apply. Sekarang alhamdulillah makin okey dengan bantuan beberapa orang, daripada rakan mak saya, daripada mak saya sendiri, daripada pengajar Lahazun. Dia bagi contoh kat saya macam mana saya nak menghayati. Lepas tu dari segi editingnya pun, sekali lagi saya terima kasih dekat tenaga pengajar Lahazun ataupun tenaga Lahazun yang edit video saya yang sangat menarik, membuatkan video saya semakin menarik. So kat situ yang pertamanya penghayatan, vokal dan editing. Okey, saya buat video ni tipulah kalau saya kata saya tak buat untuk magah koko, saya tak buat untuk nak menang. Tapi terdetik juga dekat hati saya untuk saya buat ni untuk rakan-rakan di luar sana, tak apa orang-orang di luar sana, supaya dia sedar tentang apa yang saya hendak sampaikan dalam video tu. So sedikit dalam hati saya untuk membantu orang lain juga dengan video saya. Okey, so itu sedikit sebanyak lebih kepada didik hibur tu tak? So kalau yang lah cikgu-cikgu sekolah di luar sana yang sedang menonton ataupun guru-guru tu yang sedang menonton, didik hibur ni dah ada dalam DSKP. Dari sini cikgu kena buat nowadays. Okay, so DSKP dah menunjukkan memang kena ada didik hibur ni. So contoh macam tadi game dan sebagainya. Okay, so ibu bapa dekat luar sana pun so tahulah macam mana nak tarik perhatian anak sikit sebanyak. Kita tahu dia minat games, dia minat. Kalau jenis anak yang jenis kinestetik, tak boleh duduk dengar saja habis meninggal kalau dengar saja. Okey, so macam inilah yang kita guna. Sebab kita tahu unit BI pun saya rasa dia tahu pelajar mereka pelbagai. Dia ada visual, dia ada kinestetik, dia ada, sebab tu ada game, ada lagu, ada modul terbang-terbang, betul? Itu semua untuk efektifkan kelas tu, betul? Betul. Okay, right. So kita selesai dengan unit BI, kita tengok unit maths sendiri. Macam mana nak pastikan kelas maths tu dalam maths gila kau, maths efektif. Dalam maths efektif pula tu. Tak cerita maths lah, kita cerita maths je. Maths je. Okey, so macam mana kami di unit matematik buat untuk memastikan keberkesanan kelas tu? Okey, pertama sekali dari segi modul lah. Okey, bahan pembelajaran. Bahan pembelajaran. So dari segi bahan pembelajaran tu,
kami di matematik, kami dah tahulah kami punya student mentoring tu macam mana tahap penguasaan dia. Okey. So sebelum kelas mentoring tu kami dah sediakan modul mengikut tahap penguasaan pelajar. Sediakan modul tahap penguasaan Macam tu. So contohlah kalau kita tak tahu tahap penguasaan pelajar, kita main letak je dalam tu. So bila kita belajar, bila kita mengajar, penyampaian kita tak sampai, so kat situ dah tak berkesan. Student pun dah lost apa cikgu ajar. Makin lama student pun rasa susah lah. Rasa susah. Starting dah susah. Yeah. Sebab tu kita susun modul ni daripada yang asas, kemudian dia akan ke sederhana macam tu. Di barat darjah 2 belajar matrik. Okey. Macam tu lah. Macam tu. Memang tak masuk lah. Macam apa benda ni. Tiba-tiba kan dia tak Tapi susun. tapi pada semesti dia mesti buat, maksudnya tahulah siapa next. Okey, aku nak ajar ni. So sediakan modul khas untuk dia orang. Ikut student tu macam mana tahap penguasaan dia. Ikut tahap dia. Macam yang Uni BM buat juga. Okey, diorang ada Didi Hibur dan sebagainya. Didi Hibur. Untuk maths ni ada hiburan ke? Okey, hiburan hiburan yang saya akan buat dalam kelas tu saya akan buat macam kuis lah lebih kurang. Kuis, okey, kuis. So saya akan buat kuis. Kemudian saya akan bagi kuis tu. Lepas tu saya bagi dalam tempoh 5 minit ke macam tu lebih kurang. Okey. Kita tengok siapa yang akan dapat untuk present. Betul. So kat situ pelajar akan fight lah, akan cuba untuk menonjolkan diri dia. Nak tunjuk pandai lah lebih kurang. Dia bukan nak menunjuk sebenarnya. Dia macam nak berkejar-kejar kan, nak bagi jawapan. Dia nak bagi tahu dekat cikgu dia yang dia faham. Sebab so dia akan jawab. Ada saya pernah handle satu kelas ni Okey. sampai bergaduh. So asyik dia je saya nak pula. Macam tu kan? Tapi bila saya nak ajar, yang ni pula bising, ganggu saya. Dia macam berebut. Okey. So kat situ nampak bila student tu saling berebut bagi jawapan. Walaupun huru-hara tapi kita tahu dia nak belajar. Dia nak belajar. So kat situ nampak berkesan dia. Yes. Of course. So. Tambah sikit lah. Okey, boleh. Ini biar Okey, macam yang sebelum cakap tu betul juga sebab dia macam dia membuatkan pelajar tu ternanti-nanti. Oh, lepas ni cikgu nak buat apa betul. Macam budak jadi excited. Itu dari sini kita dah berjaya suntikkan minat belajar dia tarik minat dia. sebenarnya. Bila dia tunggu next tu maksudnya alhamdulillah lah dia ada minat belajar untuk subjek tu. Sebab pernah jadi banyak kali kat lah. Teacher, lepas ni kuis apa? Okey. So, jadi saya macam, kena buat ni. Right. Jadi macam satu tu tak cukup. Tapi bukannya maksudnya 2 jam tu buat kuis je. Selingan sahaja. Selingan. Yes. Supaya dia tak rasa tak bosan. Okey. So maksudnya kat sini yang penting sekali bahan kita lah, modul. Modul kita. Okey, so itu adalah preparation daripada unit BI dan unit Maths untuk bagi kelas tu efektif kan? Ini salah satu, ada banyak lagi kan sebenarnya caranya. Ini salah satu yang kita boleh kongsikan. Untuk unit BM sendiri. Okey, unit BM sendiri macam mana nak pastikan karangan efektif? BM okey. Beruban kepala belakang ni fikir. Okey, so untuk unit BM, apa unit BM usahakan? Di sini saya ketua unit BM tu sendiri yang buat. Okey, which is sebab saya tengah sorang-sorang ni. Apa yang saya buat untuk mengajar tu lebih efektif? Macam saya dikenali sebagai, bukanlah terkenal pun, tapi pelajar-pelajar ni kenal saya dengan cara repo saya. Boleh share sikit repo tu. Repo macam starting kelas macam jadi macam diorang into their world. Macam saya masuk dunia diorang tu. Macam masuk tu, yo guys, mana? Macam tu. Macam tu. Bukannya macam Assalamualaikum. Hari ni karangan kita. Kalau macam tidur itu, terus. Ya. Kalau kita dengar macam tu semua disconnect. Ini memang hilang terus. So itu antara satu cara saya repo dengan pelajar. Dan saya juga ada Didi Hibur lah. Didi Hibur sebab BM ni, bahasa Melayu ni ataupun subjek bahasa ni, dia banyak rules. Nak guna perkataan ni, rule dia kena dengan ni. Nak guna perkataan ni, sebelum dia kena ni. So pelajar nak kena tahu benda-benda macam tu. So macam mana? So Didi Hibur lah juga membantu saya. Dari segi modul saya, contoh macam kelas saya tu PT3 ataupun Form 1, Form 2, Form 3. Okay, so modul saya tu lebih kepada ke arah diorang punya vibe tau. Macam saya tunjuk muka solo dalam modul. Diorang kenal? Saya tunjuk muka solo dalam modul. Saya tunjuk karakter game dalam modul. Just gambar tepi tu je. Untuk menarik minat dia. Untuk macam, ui sir, tu hero ni kan? Saya cakap, ya. Semain ke? Tak. Tapi saya tahu macam tu lah. Itu antaranya. Antara unit BM buat repo yang tinggi. And then Didi Hibur. Yang kelas sekali yang unit BM buat memang unit bahasa Melayu ni kena buat. Kalau katalah next time ada guru lain pun saya akan minta dia buat juga untuk jadi badut. Untuk jadi badut. Saya punya cara kaedah, saya akan jadi badut untuk ajar mereka.
ataupun untuk menyampaikan ilmu tu. Itu cara saya. Menarik. Okay, nak tahu macam mana kena sertai lah. Ataupun tengok di page Lahazun Education, kita ada buat live setiap kali kelas malam tu, kelas mentoring dan sebagainya. Cuba tengok macam mana unit bahasa Inggeris usahakan untuk efektifkan, untuk unit math pula macam mana dia efektifkan, BM sendiri sains dan sebagainya. Okay, so di page Lahazun tu setiap malam kita live okay, so dekat sini kesimpulannya kita nak cakap pasal apa nama. Hai guys, jom like dan subscribe FB page kami dan YouTube channel kami. Bye. Hai, Assalamualaikum. Saya Miss Mariam, berasal dari Langkawi, Kedah. Di Lahazun, saya sebagai ketua akademik dan serba sedikit tentang saya. Sebelum ni saya belajar di Universiti Sains Islam Malaysia dalam jurusan pengajian Al-Quran dan As-Sunnah. Okey, semasa saya belajar di USIM, Universiti Sains Islam Malaysia, saya juga ada menjalani latihan industri di Yala Raja Ampat University di Thailand. Saya ditugaskan untuk mengajar sekolah menengah dan juga student university, degree dan master. Okey, untuk degree saya ada mengajar subjek sejarah Islam. Master saya ada belajar sedikit asas bahasa Inggeris. Bukan belajar, mengajar bahasa Inggeris. Di situ saya juga ditugaskan untuk membuat research tentang hadis, pengajian tentang hadis di selatan Thailand, iaitu di Yala, Patani dan Narathiwat. Kenapa saya milih Lahazun? Yang pertama sekali kerana saya percaya founder Lahazun sendiri orang yang sangat hebat yang boleh bawa saya dan tim yang lain lebih jauh. Kedua, di sini saya dapat belajar banyak benda dan saya juga diberi peluang untuk tambah saya punya ilmu dan skill saya sendiri. Sebagai contoh, saya dihantar ke tempat lain untuk upgrade saya punya ilmu dan knowledge, sama je. Dan juga saya punya skill. Okey, antara improvement yang saya dapat di Lahazun ialah saya dapat handle kelas secara efektif dari segi kelas offline dan juga online. Kedua, saya juga belajar macam mana nak menghasilkan modul yang interaktif dan juga modul tu boleh diguna pelajar sendiri di rumah. Yang ketiga, saya juga belajar macam mana nak buat sesuatu perancangan dari segi penjadualan. Okey, improvement saya seterusnya, pada awal saya join Lahazun, saya diberi kepercayaan untuk memegang unit sains sahaja. Tapi sekarang tak sampai 2 tahun, saya diberi kepercayaan untuk memantau semua unit sekali. Okey, sebagai ketua akademik, so semua unit saya akan pantau. Itu adalah perubahan improvement terbesar saya lah. Saya berharap Lahazun pada suatu hari nanti akan muncul sebagai satu pusat bimbingan holistik pertama di Malaysia dan menjadi role model kepada orang lain. Lahazun lebih berkembang selepas ni dan mempunyai akademi sendiri supaya dapat membantu lebih ramai orang di luar sana. Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Nama saya Maisha Sofia binti Ahmad Syawak Afzal. Umur saya 10 tahun. Saya asal daripada Kuala Lumpur. Saya di Lahazun dah 3 tahun. Daripada darjah 2 sampai darjah 4. First, kelakar. Tenaga pengajar semua kelakar dan best. Lepas tu 2, tolong menolong. Tenaga pengajar ambil berat dengan Sofia dan juga pelajar yang lain. Ketiga, best. Sambil belajar, sambil buat aktiviti, ada masa menari, menyanyi dan macam-macam yang memang best. Kita buat kesimpulan, kita tahu dekat Lahazun Education ni pelbagai unit
dah buat perancangan ataupun ada resepi masing-masing. Sebab kita tahu benda-benda ni kita tak boleh nak ikut old school sangat. Semuanya tak boleh nak ikut old school sebab new normal. Zaman pun baru. Okey, so cara penyampaian dan sebagainya tu perlu berlainan dan efektif lah. Apa yang kita boleh cadangkan kepada ibu bapa? Sebab kita dah cerita dah pasal adab dan sebagainya. Okey, so at least apa yang ibu bapa boleh invest untuk pastikan kelas anak-anak diorang ni efektif. Apa yang kena invest? Okey, so kita start dengan Cik Ilmi dulu. Pada pendapat Cik Ilmi, apa yang boleh cadangkan kepada ibu bapa yang tengah tengok kat luar sana tu? Okey, pada pendapat saya sebagai seorang ibu bapa kenalah sediakan sekurang-kurangnya satu laptop ataupun smartphone. Smartphone. Okey, device yang kita panggil device untuk guna untuk kelas online tu. Okey. So jangan beli yang phone. Kita minta smartphone. Smartphone ni range dia besar, macam-macam smartphone dia. So kalau kata terbeli juga yang itu, kenapa kau? Macam tu lah contoh. Okey. Okey. Jadi kita zaman makin berubah, semakin canggih. Jadi nak tak nak memang kena adalah device tu. Sebab apa-apa pun nak start kelas online memang kena ada device. Macam mana dia tak ada keluar hologram dari tanah ni tu tak ada, tak keluar. Tak ada. Kalau cikgu daripada sekolah tu hantar pun dia hantar homework ke apa-apa latihan hantar melalui WhatsApp. Jadi ibu bapa tak boleh deny lah benda ni, tak boleh nak elak. Okey, so kalau tidak pun, kalau katalah tak nak beli untuk anak device new, boleh pakai juga untuk 2 jam. Ibu bapa boleh bagi device negatif untuk 2 jam, untuk kelas 2 jam setengah tu saja. Betul? So device ni penting lah untuk kita, at least dia merupakan asas sebenarnya untuk ada supaya kelas online tu efektif. Okey, dia tak ada pun macam mana nak start kelas online tu lah. Alright, so itu pandangan Teacher Ilmi ataupun tu cadangan kepada ibu bapa luar sana. At least ada device tuan-tuan dan puan-puan. Okay, so yang dengar daripada Semusi sendiri. Okay, so macam mana? Dari Teacher Ilmi dah cerita pasal device, kena ada device dan sebagainya. Semusi pula macam mana? Apa at least ibu bapa boleh invest untuk bagi efektif kelas tu? Bantu lagi. Okay, so pada saya, apa yang saya boleh sarankan pada ibu bapa yang menonton ini di luar sana. Okay, so at least ibu bapa boleh pasang wifi ataupun ada internet lah dekat rumah. Ada ke internet ataupun wifi dekat rumah? Okay. Sebab okay, macam sebelum ni kita tahu kalau ada internet ataupun wifi kat rumah tu adalah satu kemahuan. Dulu cerita sebelum pembelajaran digital. So sekarang internet bila dah zaman teknologi, pembelajaran pun semua dah online. So internet ataupun wifi dekat rumah tu dah jadi keperluan dah. Dah jadi keperluan. So ibu bapa, bila ibu bapa tahu ini adalah keperluan kepada pelajar, kepada anak-anak dia, so dia akan belilah. Dia akan adakan. Sepatutnya dia perlu adakan lah. Okay, sebab keperluan ni kalau benda kalau keperluan tu tak ada, dia jadi wara lah nanti. Betul. Sebab dia bukan kehendak dah sekarang. So mungkin kita boleh tambah dalam sains tu keperluan hidup manusia. Ya betul. Mungkin textbook lepas ni revamp. Kena revamp, kena tambah satu lagi slot internet. Keperluan manusia. Ya betul. Okay, so sebab sekarang ni kita tahu sebab kelas semua online. Okay, macam Lazul Education sendiri pun kelas mentoring dah online, bengkel dah online. Okay, cuma tu kadang-kadang nampak hebat aja, bawah kain pelekat macam tu lah. Macam tu. Okay, so contoh. Tapi sekarang tak lah, sekarang tak ada dah. Tak ada. Okay, so itu ialah antara asas untuk ibu bapa perlu invest pada anak mereka untuk pastikan kelas mereka ni just nak efektif je. Okay, sebab ini sedikit sebanyak membantu. So dia tak perlu pun macam beli kerusi gaming, meja gaming, mouse gaming. Itu dah jadi kemahuan dah tu. Itu kemahuan. Okay, dia at least device yang support internet, yang support Google dan sebagainya, yang boleh Google Classroom, yang boleh Zoom, cukup. Lagi macam ada je macam student saya, di bahasa Melayu, dia masuk-masuk nama lain tau. So macam, siapa ni? Dia kata, ni ayah saya bagi pakai earphone. So dari sini, ibu bapa mereka tu aware yang dia kena ada benda ni. So dia bagilah pinjam dan sebagainya. Okay, itu antara cara ibu bapa ataupun itu antara cadangan daripada kami. Itu paling asas lah ibu bapa boleh sediakan di rumah. Untuk dari segi headphone dan sebagainya itu terpulang. Okay, tapi yang kami cadangkan ni asas. Memang asas betul. Tak ada dua ni tak jalan lah kalau online tu. Tak ada earphone tak apa, boleh jalan lagi. Boleh jalan lagi stage sebab dia ada speaker dan sebagainya. Ada speaker, betul. So untuk tambahan dan sebagainya untuk lagi, sebab dia kemahuan ni kalau ada kehendak ni dia just selesa kan. Selesa, betul. Pun okey juga kalau kata ibu bapa nak buat selesa pada anak-anak mereka. Tapi kalau kata berlainan, just adakan yang paling asasnya pun dah cukup dah mencukupi. Okay. Alright. So sebenarnya
selepas kita bagi cadangan tu sebenarnya kita dah habis dah. Kita dah di hujung rancangan Mega Live dah. Okay. So thank you Semusi, atau terima kasih Semusi dan Teacher Ilmi sebab teman saya untuk minggu ini cerita kepada ibu bapa dan pelajar di luar sana, guru-guru dan sebagainya mengenai efektif ke kelas online ni. Ya, betul. Okay, so secara kesimpulannya kita boleh cakap kalau dengan Lahazun insya-Allah efektif. InsyaAllah. Sebab kami prepare. Kita Kita prepare, usahakan. kita usaha, kita research, kita buat macam-macam untuk pastikan efektif. Sebab tu kita berani cakap kita punya kelas online efektif. Okay, so ibu bapa di luar sana dinasihatkan supaya kelas online sekarang ni banyak. Banyak, betul. Banyak gila. Okay, so macam mana nak pilih? Cari yang efektif. Tengok dari segi tenaga pengajar yang menyampai, bahan yang digunakan, tengok anak dia yang tengah belajar tu masih mayat hidup ke ataupun tolak sikit, tengok ada lagi. Okay, jangan sampai tahap macam tu. Okay, so kalau tak ada tahap macam tu, insya-Allah kelas itu efektif dan sebagainya. Okay, itu saja daripada saya, PLF Faris dari Lahazun Education untuk segmen Mega Live pada minggu ini. Okay, so thank you both of you. Jumpa lagi di segmen Mega Live yang akan datang. Assalamualaikum, bye-bye. Bye-bye. Apa? PKBP dilanjutkan sampai sesi persekolahan selesai? Bagaimana nasib saya sebagai pelajar? Tercicir sudah. Aha! Nasib baik adalah Lahazun Education yang dapat membantu saya kejar silibus yang tertinggal. Kenapa Lahazun? 1. Dapat mengikut kesesuaian masa saya untuk belajar. 2. Tahu tahap pemahaman saya di setiap subjek, terutamanya yang lemah. 3. Ada grup sokongan untuk pantau perkembangan saya selama proses belajar. 4. Dan bestnya, semua guru melayan saya seperti keluarga sendiri yang membuat saya lebih minat untuk belajar. Jom belajar jadi kawan saya, jom belajar sama-sama.